Okey, hari ini kita masuk bab yang baharu iaitu bab 12, pengendalian data. Dalam bab ni kita akan belajar macam mana kaedah untuk kita mengumpulkan data daripada data yang kita ada, macam mana kita nak persembahkan data tersebut. Okey. Okey, untuk yang pertama dalam standard pembelajaran 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey, kita akan buat soalan yang nombor 1 ni. Okey, untuk mengambil data, kita boleh guna kaedah membilang ataupun mengukur, bergantung kepada situasi. Okey, kita tengok contoh. Diberi contoh, nak bilang bilangan pelajar. Macam mana kita nak tahu? Kita ukur ke ataupun kita bilang? Kita membilang. Okey, soalan yang A, ketebalan buku teks. Macam mana kita nak tahu ketebalan buku teks? Kita membilang ataupun mengukur? Bilang ke surat ke? Mestilah kita mengukur guna baris lah, tahu berapa cm tebal dia. Okey, bilangan kesalahan ejaan B, bilangan buku dalam perpustakaan. Kita ukur guna pembaris ke? Takkan kita membilang. Okey, seterusnya bilangan kesalahan ejaan dalam karangan. So, nama pun bilangan, mestilah kita membilang. Okey, nombor 4, masa yang diambil oleh semua peserta untuk menamatkan acara merentas desa. Masa kita ambil tu guna apa? Guna timer kan? So, kita mengukur. Okey, dan yang terakhir sekali, jisim ayam di dalam ladang ternakan. Kalau kita nak tahu berat, kita mengukur. Kalau kita nak tahu bilangan ayam tu, baru kita membilang. Okey, faham ya? Perbezaan macam mana data dikumpulkan dengan cara membilang dan mengukur. Okey, kita sambung. Untuk jenis data boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jenis kategori dengan data numerik. Ada dua jenis. So, kategori ni adalah dia lebih berkaitan dengan ciri-ciri. Dan kategori ni tak boleh ukur. Kita tak boleh ukur dia punya data. Berbeza pula dengan jenis data numerik. Data numerik ni dia boleh diukur. Dan data numerik ni dia berkaitan dengan angka. Okay, cuba kita tengok data-data dalam latihan ni jenis yang mana satu. Okay, dia kata kumpulan darah. Kumpulan darah ni adalah jenis kategori sebab kategori ia berkaitan dengan ciri-ciri. Okey, yang A, jenis-jenis batuan. Ini ialah data apa? Data kategori. Sebab dia tak boleh diukur dan dia menunjukkan ciri-ciri pada batu tu. And then B, simpanan bulanan. Dia berkaitan dengan angka. Berapa ringgit bulan ni simpan? 200. Jadi dia boleh diukur. Jadi ini ialah data apa? Numerik. Okey, seterusnya bilangan adik-beradik.
bilangan. Maksudnya jawapannya 4 orang adik-beradik. Jadi itu ialah berkaitan dengan angka. Jadi ini ialah data numerik. Okay, dan yang terakhir kali, grade dalam kempen kebersihan penjaja. Tak kalau kita pergi kedai kerja ada tulis A, B, C, D. Okay, dia tak berkaitan dengan angka, jadi dia ialah data apa? Kategori. Okay, faham ya? Okey, kita sambung. Tadi cikgu dah terangkan macam mana jenis-jenis data dan macam mana cara nak kumpulkan data. Kali ni awak dah ada data. Sekarang ni cikgu akan ajar macam mana awak nak mempersembahkan, nak mewakilkan data tersebut. Kaedah yang pertama, kita guna kaedah jadual kekerapan. Okey, cuba tengok contoh kat sini. Dia dah beritahu bilangan telefon bimbit dijual. So, awak hanya buat saja jadual. Okey. Seterusnya, soalan A. Okey, jadi awak buat jadual. Tajuk ni apa? Dia kata grade. Jadi ini ialah grade. Dan ini ialah kekerapan. Okey, grade A, B, C, D. Nanti awak guna pembaris ya. Okey, grade A berapa kekerapan dia? 8. Grade B 13. Grade C 9. Grade D 2. Senang je kan? Okey, kita terus pada soalan yang seterusnya. Bilangan buku yang dibaca. Alamak. Okey. Bilangan buku yang dibaca oleh pelajar. Dia bagi nama pelajar ni. So, apa tajuk dia? Terlebih pula. Pelajar. Dan ini kekerapan. Nama pelajar pertama, Adrian. Berapa kekerapan dia? 6. Seterusnya, pelajar nama Basri. Kekerapan dia 7. Kemudian Chan. Kekerapan dia 9. And then Denise. Kekerapan dia 8. Yang terakhir sekali Effendi. Kekerapannya berapa? 5. Okey. Okey, untuk bahagian C pula, peratus zat dalam makanan N. So, sama juga kaedah je. Yang ini kita tulis apa? Zat. Yang ini kekerapan. Okey, zat P berapa peratus? Tulis saja 15. Tak perlu pun tulis peratus tu. Zat Q 45%. Zat R 30%. 30. Dan yang terakhir sekali zat S 10. Okey, senang saja kan? Okey, ini yang kita belajar macam mana nak
mewakilkan data menggunakan jadual kekerapan. Okey, kita sambung. Masih lagi dalam bahagian perwakilan data. Cuma sekarang ni kaedah data yang diberikan adalah berbeza. Okay, kita baca data di bawah menunjukkan bilangan adik-beradik dalam 28 keluarga. So, ini bilangan adik-beradik dalam 28 keluarga. So, dia suruh kita bina carta gundalan dan jadual kekerapan. Okey, untuk gundalan ni tu mula-mula kita bina dulu je punya jadual. Okey, soalan dia kata bilangan adik-beradik. Jadi warna yang laju pertama awak boleh tulis bilangan. Kemudian gundalan. Okey, cikgu besarkan sikit bahagian gundalan. Dan ini kekerapan. Okey, first sekali kita tengok apa bilangan yang paling sikit. Bilangan 1. Okey, ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi tak? Tak ada kan? Gundalan ni awak buat yang macam ni, palang tu. 1, 2, 3. Kekerapan dia berapa? 3. Macam tu Okey, seterusnya 2. So 2, bilangan 2. Okey, bilangan 2. Cikgu besarkan sikit. Besar sangat pula. Okey. Okey, bilangan 2 kita tengok ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tak cikgu tertinggal? Tak ada. 7 Kita tengok betul-betul macam mana nak gundalkan. 1, 2, 3, 4, 5 ni aku kena palang macam ni. Okay, 5, 6, 7. So, 7. Macam tu Bila 5, awak kena macam kumpulkan 1 tu 5. Macam ni. Okay, seterusnya nombor 3. 1, bilangan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu 10 kekerapan dia macam kita gundakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu Okey, seterusnya bilangan 4. 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So, kita gundal. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan yang terakhir sekali, bilangan 5. Kita tengok ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 je. Ada 3 saja. So, kita gundalkan. 1, 2, 3. So, gundalan ni begini. Kekerapan macam cikgu ajar. Tajuk ni berbeza mengikut soalan. Data di bawah menunjukkan bilangan. Jadi, kita letak sini bilangan. Alright. Cikgu harap kamu semua faham dan boleh buat. Okey, bertemu kembali di dalam channel cikgu. Tak adalah. Okey, kita sambung masih lagi dalam perwakilan data. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar awak macam mana nak bina carta
carta palang. Bila carta palang ni maksudnya dia mesti ada paksi X dan paksi Y. Nampak ni? Tegak ialah paksi Y, mendatar ialah paksi X, dan selalunya jadi bahagian X ni sini dan kekerapan dia ialah Y, dan kita akan plotkan graf kita. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dia kata warna kereta dengan kekerapan dia. Jadi awak buat dulu paksi. Okey, ada 3 jenis warna. Ini ialah paksi mendatar, ini ialah paksi menegak. Jadi kena tulis ya. So cikgu ambil 2 kotak ni untuk tulis merah. Oh, besarlah pula. 3 lah merah, 3 kotak hitam, 3 kotak putih, 3 kotak lagi biru. Buat tulisan cikgu besar. Okey, tak apa. Kemudian kena tulis tajuk bagi paksi X ni apa? Warna kereta. Okey, and then untuk kita plotkan paksi Y pula. Paksi Y, kita tengok apa nilai yang paling tinggi. Nilai 10. Jadi bolehlah kita wakilkan satu kotak ni nilai dia 1. Jadi ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10. Dan jangan lupa tulis tajuk bagi paksi Y tu apa? Kekerapan. Okey dah. So kita tengok merah ialah berapa tu? 7. 7 mana 7? 7 di sini. So sebab cikgu tulis ni besar, cikgu guna 3 kotak untuk mewakili setiap warna tu. So kalau merah ni cikgu guna 3 kotak, partikel yang lain pun cikgu guna 3 kotak juga. Faham Okay, merah 7. Hitam berapa? 10 dekat sini. Okey, 10 dekat sini. So, lorekkan dia. Okey, and then putih. Putih 9. 9 dekat sini. Nampak tu kan? Jangan salah ya. Okey, dan yang terakhir biru. Biru 4. Ini. Okey, jadi ingat ya, bila awak buat graf ni, dia kena carta palang ni dia kena seragam. Kalau satu ni awak tetapkan guna 3 kotak, 3 kotak. So cikgu daripada ni cikgu selangkan 1 kotak, jadi cikgu selangkan 1 kotak. Dia kena seragam, baru cantik je graf yang awak hasilkan. Jangan ini awak salah satu, yang ni awak jarak 2, lepas tu yang ni tak nak guna 3 kotak, awak guna 2 kotak je, tak boleh. Macam tu, okey? Faham? Cuba awak buat pula. Okey, kita sambung. Untuk
carta palang ni dia ada dua jenis sebenarnya. Satu kaedah menegak begini dan satu lagi kaedah mengufuk. Maksudnya yang ni dia punya palang tu ke atas kan. Kalau mengufuk dia ke kanan awak. Okey, untuk soalan B ni cikgu akan guna carta palang mengufuk. Carta palang mengufuk ni dia masih lagi ada paksi X dan Y. Cuma Y dia akan jadi jenis kalkulator, kekerapan dia ada pada paksi X. Dia terbalik. Okey. Kita mulakan. Kita buat dulu paksi X dia, paksi Y dia. Paksi Y ni ialah jenis kalkulator. Okey. Sebab kalau cikgu buat satu ni, nampak cikgu punya jadual tu macam contoh yang atas ni dia guna satu je kan. Sebenarnya tak semestinya. Yang ni cikgu guna 3. Untuk yang ni pula cikgu guna 2. Boleh ke? Boleh. Takkan tak boleh. Okey, seterusnya untuk kekerapan dia pula. Okey, paksi S dia ialah kekerapan. Okey, nilai maksimum dalam ni ialah 400. Jadi, cikgu ambil setiap satu kotak ni ialah... Okey, kita sambung. So, cikgu ulang. Setiap satu petak ni cikgu wakilkan dengan 25. So, 2 kotak 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. So, untuk yang ni C, ini K, ini L, ini M. Okey. Sekarang ni kita tengok J berapa? J 150. Tu untuk ni kalau yang contoh atas ni je satu kotak. Yang ni cikgu buat 3 kotak. Yang ni cikgu nak buat 2 kotak pula. Untuk J 150 sini. $150. Okey, untuk K 400. 400 dekat sini. Okey, 400 ini. So 400. Okey, 400. Untuk L 350 sini. Kita simpul situ dan M 250 sini. Okey, dan kemudian kita lorekkan. Okey, inilah carta palang mengufuk, di mana palang tu diunjurkan secara mengufuk. Okey,
Dan contoh sebelum ni cikgu tunjuk carta palang menegak. Okey, sebenarnya kaedah dia sama sahaja. Okey, cikgu harap awak boleh faham dan boleh buat. Jangan malas. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, kita teruskan. Sebelum ni cikgu dah ajar awak macam mana nak buat jadual kekerapan. Cikgu dah ajar awak macam mana nak buat carta gundalan yang kita palang-palang tu. Kemudian sebelum ni kita dah buat carta palang. Carta palang ada dua, carta palang menegak dan carta palang mengufuk. Seterusnya kita akan masuk pada macam mana cara kita nak wakilkan data dalam bentuk carta pai. Okey, nak buat carta pai ni awak kena buat pengiraan dahulu, kena buat kira dulu. Kemudian baru kita boleh buat pengiraan yang macam mana ya. Okey. Mula-mula sekali cikgu terus pergi kepada soalan A Okay, kekerapan ni cikgu nak awak totalkan dulu berapa jumlah dia. Kita akan kalkulator awak. 40 tambah 55 tambah 60 tambah 25. Awak dapat 180. Okey, ingat carta pai ni bulatan. Jadi carta pai ni bulatan. Awak nak tahu setiap bahagian ni berapa sudut yang kita akan buat. Jadi adalah penting untuk kita kena kira dahulu. Macam mana cara dia? Okey, untuk 40 kita nak tahu berapa sudut dia. Awak buat 40 bahagi dengan jumlah 180 darab dengan 360. Sebab satu bulatan penuh ialah 360 darjah. Cuba awak kira berapa. Awak akan dapat berapa? 80. Okey, yang ni pula. 55 bahagi 180 darab 360. Kita akan dapat 110. Seterusnya 60 bahagi 180 darab 360. Kita akan dapat 120 darjah. Dan yang terakhir sekali 25 bahagi 180 darab 360 darjah. Kita akan dapat 50 darjah. So jadi inilah sudut-sudut yang kita boleh buat. Sudut-sudut yang perlu ada dalam kita punya carta pai. Cikgu nak minta maaf sebab cikgu tak bawa protektor. Tapi untuk sudut ni sebenarnya awak kena buat guna protektor. Jangan buat agak-agak je. Tak boleh, kena guna protektor. Cikgu galakkan. Ni contohnya ni titik tengah dia. Awak mula dulu pada satu bahagian. Satu bahagian ni. So untuk subjek matematik dia 80 darjah. Ni semua darjah. Dia 80 darjah. Kalau macam ni 90. So 80 lebih kurang macam ni lah. So awak tulis dia. Ini apa? Matematik. Okey, seterusnya. Untuk subjek sains pula. Kalau macam ni 90. Nah, ni tak boleh ya agak-agak macam ni. Awak kena guna protektor. Untuk tahu berapa sudut je. Nanti dalam kelas bersemuka nanti cikgu akan tunjukkan lah. Sebab cikgu tak ada protektor dengan cikgu sekarang. Jadi cikgu sekurang-kurangnya awak faham lah macam mana ni. So 110 ni untuk subjek sains. Okey, 120 patutnya dia besar lagi. Sebab 50 tu sikit je. Macam tu lah. So, ini ialah bahasa Inggeris. Ini ialah geografi. Macam tu. Okey. Kena nyatakan ni sudut berapa. Ini 80. Ini 110.
Yang ini 120. Yang ini 50. Alright, macam tu. Yang penting pengiraan ni dahulu. Okey, boleh? Okey, cuba awak buat. Okey, cikgu sambung dengan soalan B. Untuk soalan B ni, mula-mula sekali kita perlulah cari jumlah bagi kekerapan ni. Okey, berapa? Cuba tekan kalkulator awak. 10 tambah 20 tambah 40 tambah 15 tambah 5. So, kita dapat 90. Jadi, ni cikgu akan besarkan sikit. Okey, jadi kita akan tengok bagi setiap grid ni berapa je punya sudut cara dia kekerapan. Kekerapan bahagi dengan jumlah darab dengan 360 darjah. Okey, dapat berapa? Kita akan dapat 40 darjah. 40. Okey, yang B pula. Yang B pula 20 kita bagi dengan jumlah 90. Untuk B pula 20 kita bagikan 90 darab 360. Kita akan dapat 80 darjah. Yang C pula 40 per 90 darab 360 darjah. Kita akan dapat 160 darjah. And then 15 kita bagi dengan 90 darab 90 darjah. Kita akan dapat, cuba besarkan sikit, nampak. Kita akan dapat 60 darjah. Yang terakhir sekali ialah 5 kita bagikan dengan 90 darab dengan 360 darjah. Kita akan dapat 20 darjah. Okey, daripada yang ini kita akan buat cartapai dia. Kemudian kita buat 40 darjah. Ini 40 darjah. Ini ialah grade A. And then grade B je besar sikit. So grade B 80 darjah. Grade C ni maksudnya grade C ini 160 darjah. Oh, tak nampak rupanya. 160 darjah. Kemudian grade D ni grade D 60 darjah. Dan yang terakhir sekali grade E 20 darjah. Ingat, sebenarnya pembahagian ni awak kena guna protektor untuk lebih tepat. Sebenarnya mesti guna protektor. Sebab cikgu tak ada sekarang ni, cikgu anggarkan je nanti dalam kelas yang kita bersemuka nanti bila kita ulang kaji cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu harap awak boleh buat. Okey, cuba buat. Tak buat, tak dapat.